Kita tak boleh tawar hati sebab saya yakin rakyat mahu alternatif, dan itu tentulah satu peluang untuk kita muhasabah. Mereka sebenarnya menginginkan pembangunan, mereka juga mahukan, tapi mereka nak tengok satu tawaran yang serius. PM mengatakan secara prinsip kita bersedia untuk memberi peruntukan kepada semua ahli-ahli parlimen. Pendekatan untuk menghukum rakyat, itu bagi saya satu pendekatan yang counterproductive, sebab dia hanya menebalkan sentimen marah kepada kerajaan pusat. Saya merasakan bahawa yang kalau kita tengok khususnya di Kelantan lah, antara bagi saya kelemahan besar kerajaan negeri ialah dari segi membekalkan infrastruktur asas, contohnya air. Sebab itu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kita tahu keadaan air di Kelantan ni satu perkara yang sangat setara lah. Jadi ni bagi mereka yang susah, yang tak mampu buat boring ataupun tidak mampu menapis dan sebagainya, jadi kesan dia lebih teruk lah untuk orang yang miskin. Sedangkan bekalan air ini satu perkara yang paling asas. Begitu juga kalau kita lihat dari segi pengurusan alam sekitar dan juga sumber asli, pengembangan balak yang begitu luas, penurunan taraf kawasan sensitif alam sekitar yang dinyahwartakan, itu semua menjejaskan kawasan-kawasan hutan, dan ini juga bagi kesan kepada rakyat lah, sebab rakyat terjejas apabila air tercemar, rakyat terjejas apabila mereka tidak boleh cari makan dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya patutnya macam Kelantan ni dia ada potensi yang sangat besar, kerana kalau kita lihat kalau orang Kelantan ini merupakan antara golongan usahawan yang paling berjaya bila di Kuala Lumpur. Kalau kita tengok sama ada peniaga-peniaga paling kecil mahu pun buka kedai makan ataupun sampailah ke toke-toke korporat, kita tengok banyak di kalangan orang Kelantan. Jadi kenapa perkara itu tak dapat digemblengkan? Dan sebab itu bagi saya itu satu perkara yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh kerajaan negeri Kelantan. Kita tak boleh tawar hati sebab saya yakin rakyat mahu satu alternatif, satu pilihan. Dan itu tentulah satu peluang untuk kita muhasabah, untuk kita lihat semula. Kalau tanya saya, dia terlalu sekejap lah untuk rakyat menilai rekod kerajaan perpaduan bawah pimpinan Perdana Menteri, kerana dia hanya pilihan raya itu datang kurang setahun daripada terbentuknya kerajaan perpaduan, dan bagi saya kita kena ada usaha yang berterusan. Kalau kita tengok Perdana Menteri beliau telah cuba untuk melibatkan kerajaan negeri. Dia tidak pernah meminggirkan kerajaan negeri dari projek tempatan banjir, soal air dan sebagainya. Banyak pangan dan bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya percaya kalau kita ada pendekatan yang berterusan, dan kita juga dapat terus melibatkan misalnya institusi pondok, kita dapat mendekati golongan alim ulama dan sebagainya, dia akan bagi kesan kepada masyarakat di Pantai Timur. Sebab mereka sebenarnya menginginkan pembangunan, mereka juga mahukan, tapi mereka nak tengok satu tawaran yang serius. Jadi bagi saya, maknanya kita kena teruslah, kita tidak boleh tawar hati untuk perkara tersebut. Tapi kalau betul-betul yang menjadi bagi saya isu dia ialah kalau dahulu, suatu ketika dahululah, kalau kita tengok zaman Tun Mahathir menjadi sama ada di peringkat Barisan Nasional, kemudian di peringkat Pakatan Harapan, kadang-kadang ada kecenderungan untuk meminggirkan
apa ni, rakyat Pantai Timur. Yang mana makna dia kata, oh sebab dia tak undi kita, maka kita pun hukum mereka. Tak bagi lebuh raya, kalau lapangan terbang tu patut dah lama diperbesarkan, tak diperbesarkan, dan macam-macam lagi lah. Jadi bagi saya, pendekatan untuk menghukum rakyat, itu bagi saya satu pendekatan yang counterproductive. Sebab dia hanya menebalkan sentimen marah kepada kerajaan pusat. Dan sebab itu bagi saya sebut tadi pendekatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berbeza, yang mana beliau cuba membantu turun ke bawah, beliau siap menyumbang jumlah yang besar untuk buat masjid di kawasan mantan Menteri Besar Ustaz Mat Yaakob dan sebagainya. Jadi saya fikir pendekatan itu lebih produktif lah. Tetapi macam saya sebut, kita pertama tempoh masa dia terlalu sekejap, dan kedua kita juga mungkin kena mantapkan lagi tentera dan parti kita di peringkat akar undi untuk menyambut perkara tersebut. Dia ada dua aspek lah. Pertama, dari segi peruntukan tak ada beza yang sampai kepada rakyat, kerana kalau kita lihat peruntukan yang ada di ahli parlimen itu ialah peruntukan ICU. Tetapi kalau kita lihat daripada aspek kementerian, buat bajet, buat sekolah dan sebagainya, itu diberi langsung kepada kementerian-kementerian. Dan kita ada Majlis Tindakan Pembangunan Negeri yang melibatkan Kerajaan Persekutuan, ada melibatkan Kerajaan Negeri. Dan di Kelantan saya pengerusi bersama dengan MD. Jadi kita memastikan wang itu turun untuk membangunkan kemudahan-kemudahan. Itu pertama. Kedua, tentang soal peruntukan parlimen. Kalau kita lihat apa yang berlaku dahulu pada zaman pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, kita ada satu perbincangan dengan pihak kerajaan, yang mana kita bersetuju tentang beberapa perkara, barulah kita dapat peruntukan tersebut. Dalam hal ini pun, ia bukan soal kita tak sebab Datuk Seri Anwar sudah ada majoriti 2/3, dia tidak perlu apa-apa, tetapi kita nak memastikan suhu politik itu diredakan. Kita nak memastikan elemen-elemen 3R, kaum, agama, raja tidak dijadikan satu polemik untuk memecah belahkan rakyat. Itu bagi saya benda yang selaras dengan perlembagaan. Jadi kita minta ada perbincangan tentang hal-hal ini supaya perkara ini dapat berlaku, dan kemudian PM kata kita terbuka untuk bagi peruntukan tersebut. Tapi perkara itu yang tidak berlaku. Jadi itu tak boleh nak, sebab kita dah tawarkan, Datuk Seri Fadilah sebagai TPM telah ditugaskan untuk berbincang dengan mereka, tapi itu belum lagi berlaku lah. Jadi itu yang menjadi batu penghalang lah kepada perkara tersebut. Tapi PM mengatakan secara prinsip kita bersedia untuk memberi peruntukan kepada semua ahli-ahli parlimen. Sebenarnya dulu pun dalam Akta Lompat Parti ni, kalau kita ada beberapa aspek lah yang kita nak ketengahkan, tetapi waktu itu ada beberapa aspek ini tidak dipersetujui, dan ini yang jadi sekarang makan diri lah, saya boleh katakan, kepada apa yang berlaku di Parti Bersatu. Tetapi kedua, itu ialah pendirian ahli parlimen masing-masing yang mereka buat, dan bagi saya kita tidak ada sebarang soal sogokan dan sebagainya tidak timbul. Kalau ada apa-apa bukti apa mereka nak ni, mereka boleh bawakan kepada misalnya nak bawa pada SPRM atau polis dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi itu ialah keputusan masing-masing. Tengah tu tidak pernah bertemu pun, tidak ada pertemuan apa pun dengan pihak kami, bertemu pun dengan pihak Perdana Menteri, tapi mereka buat atas kerelaan mereka sendiri. Jadi itu broker tu saya tak tahu kalau ada betul, dan dia kena namakan dan kena ni lah. Tapi yang yang saya tahu memang perkara ni kita tidak ada terlibat di peringkat kita lah. Soal pembakaran terbuka ini soal lama yang kita telah terpaksa uruskan, sebab mungkin benda ni bila dibuat di luar cuaca kering, dia boleh dikawal, tidak ada masalah. Tetapi bila berlaku cuaca kering, dia akan mudah merebak, dia akan menyumbang kepada jerebu dan lain lagi. Kedua juga ialah kesedaran kita di dalam berdepan ataupun dalam kita hidup dalam suasana cuaca panas ini.
Kadang-kadang orang Malaysia ni dia ada perasaan acuh tak acuh sebab merasakan bahawa kita ni dah biasa dengan cuaca panas. Tapi sekarang cuaca dia panas dia luar biasa. Kalau ikut tahun lepas, kalau di peringkat dunia, ia merupakan cuaca paling panas, suhu paling panas dalam rekod yang kita ada. Jadi sebab itu maka apa yang kita perlu buat, misalnya juga tahun lepas kita ada beberapa kes anak-anak yang bermain di luar, lepas itu meninggal dunia kerana heat stroke. Jadi sebab itu perlu ada kesedaran di kalangan ibu bapa mengelakkan anak-anak mereka bermain begitu lama di luar, memastikan mendapat sekarang bulan puasa misalnya, jadi soal hidrasi ataupun meminum air itu sangat penting, minum air yang cukup. Sebab kita biasa kecenderungan dia ialah kita minum air kurang daripada yang patut, dan semua itulah makna langkah-langkah tu kita kena sedar dalam kita berdepan dengan soal cuaca panas. Surat itu kita utus selepas wujud laporan ataupun data yang menyaksikan ada punca jerebu di negara kita pada waktu itu. Selain daripada di dalam sempadan, ada juga puncanya dari luar negara kita, daripada Indonesia. Jadi kita sebenarnya menawarkan kerjasama daripada agensi-agensi di bawah kerajaan Malaysia untuk membantu sekiranya perlulah on the ground untuk memadam kebakaran dan sebagainya. Dan ini pernah dilakukan dalam beberapa kali sebelum ini. Jadi kita juga sekarang kita sedang melihat bagaimana kita nak mencari satu penyelesaian yang menyeluruh terhadap isu jerebu rentas sempadan. Betul kita ada perjanjian ASEAN mengenai jerebu rentas sempadan yang daripada tahun 2003, tetapi kita nak tengok adakah kita boleh tambah baik perjanjian tersebut. Misalnya adanya panel science yang dapat menjadi satu rujukan kepada negara-negara ASEAN dalam sebarang sekiranya ada pertikaian tentang soal jerebu atau kebakaran di tanah gambut misalnya. Adakah kita boleh ada undang-undang yang lebih kuat? Sebab itu ada misalnya SURE untuk Akta Jerebu Rentas Sempadan. Tetapi dalam hal itu kita melihat pengalaman di Singapura misalnya, penguatkuasaannya tidak mudah. Jadi kita nak melihat satu bukan sekadar simbolik, tetapi melihat satu undang-undang yang benar-benar bermakna di dalam untuk kita mencegah soal jerebu rentas sempadan yang dah membelenggu rantau kita sekian lama.